Assalamualaikum dan selamat datang ke Malaysia's Financial Planning Circle Podcast. Saya Iza. Dan saya Syauqi. Ini adalah podcast di mana kita menerokai strategi kewangan yang bijak. Semuanya melalui prinsip perspektif yang kita panggil syariah perspektif lah. Betul. Dan dalam setiap episod kita akan bawakan pakar-pakar daripada industri perancangan kewangan untuk berkongsi tips dan juga memberitahulah macam kiranya inform kepada pendengar berkenaan dengan pilihan yang ada yang walaupun pilihan yang ada tu ada banyak kan, tapi kita nak fokus on syariah compliance punya pilihan. Betul Lisa. Betul. So memang hari ni kita punya topik pada hari ni ialah riba dalam transaksi perniagaan, memastikan mematuhi syariah. Okay? So riba ataupun lebih dikenali sebagai interest lah. Betul. Orang luar memang suka cakap interest ni, tak tahulah riba lah kan. Okay? Adalah dilarang sama sekali dalam Islam kerana ia mewakili keuntungan yang tidak adil ataupun menekan kepada pengguna lah Izzah. So memahami riba ataupun implikasinya adalah penting sekali untuk kita ni sebagai Muslim dan untuk orang luar juga, bukan walaupun non-Muslim pun adalah penting untuk memastikan riba ni tidak terlibat dalam diorang punya perniagaan ataupun transaksi kewangan lah. Betul, saya setuju. Dan sebab kita ada banyak sangat kiranya hidden interest, benda-benda yang kita rasa macam tak ada, tapi bila kita check balik boleh kita bayar. Satu dua. Kita dah biasa buat. Betul. Sebenarnya tu riba. Betul. Kita macam tiba-tiba ada kan. So hari ni kita berbesar hati ada membawa seorang tetamu terhormat bersama kita hari ni, iaitu Dr. Hajah Zalina Ishak, iaitu pengawal kewangan, perancangan kewangan yang berlesen dan berkelayakan. So Dr. Hajah Zalina mempunyai ijazah Dr. Falsafah dalam ekonomi, keluarga dan pengurusan daripada UPF dan juga ijazah sarjana dalam perancangan dan pengurusan kewangan daripada University UCSI. So Doktor, Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar Doktor, sihat? Baik, alhamdulillah. Dia hujan dengan Doktor kan? Baik Izzah. Okey. Baik Doktor. Alhamdulillah dapat Allah izinkan kita hari ni. Ada kesihatan, ada masa peluang untuk kita sama-sama nak bincangkan topik yang melibatkan riba kan hari ni kan. Topik sensasi tu. Betul. Memang dalam kita sebagai Muslim ni topik yang paling panas lah. Yang paling panas pula. Dunia kewangan. Betul. Ya, betul. So sebelum kita mulakan lah Doktor, so boleh tak Doktor kongsikanlah sedikit tentang latar belakang Doktor dan macam mana Doktor boleh berkecimpung dalam dunia kewangan ni dan lebih spesifiknya dalam perancangan kewangan. Okey, terima kasih Syauqi untuk soalan tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya dah berkecimpung dalam industri kewangan ni, perancangan kewangan ni daripada tahun 1999 lah. Masa tu Izzah masih baby. Dah 20 tahun. Dan Syauqi belum lahir. Kami generasi yang macam tahu pula ni. Jadi masa saya involved dalam industri kewangan ni, saya mula-mula jadi seorang insurance agent. Namanya pun insurance agent kan. Bukan takaful agent tau. Jadi masa tu saya tak ada, jahil orang kata, tak ada pengetahuan tentang like insurance sebenarnya. Kalau rata-rata ramai orang tahu sekarang haram untuk orang Islam kan. Tapi masa tu saya tak tahu kan. Exposure dia masih belum lagi. Belum ada, tak ada. Jadi saya bila saya di approach oleh salah seorang very successful insurance agent daripada saya masa tu attach dengan Great Eastern Takaful lah. No, Great Eastern Life. Maksudnya tak ada Great Eastern Takaful lagi. So jadi dia datang, she's very good, and then the way that dia convince saya untuk ambil polisi dengan Great Eastern Life sangat-sangat bagus. So saya terus ambil the polisi, dan actually saya dah ambil lesen lah, ambil exam untuk jadi insurance agent 5 tahun sebelum tu. Tapi saya tak pernah nak jadi insurance agent sebab saya tak minat insurance, sebab saya kata saya tak suka insurance agent dan sebagainya kan. Tapi bila dia datang jumpa saya dan dia approach saya dan cara presentation dia sangat baik, so saya agree untuk ambil. And then at the same time, bila husband saya balik rumah, masa tu dia datang ke rumah saya, dia kata, you tahu tak, my wife ni dah ambil exam dah pass kan. So then she said, why don't you join us? So saya pun terus I willingly join them. That was in year 1999. Jadi bila saya
went to their trainings yang compulsory 3 days. So saya rasa macam teruja sangat that insurance is so good. But then at that time, saya tak tahu pun yang insurance ni sebenarnya not for the Muslim. Dan kita pun, insurance agent kan, pun tak boleh nak market insurance kan. But at that time I don't know. So that's how I started. Jadi lepas tu I think sampai sekarang lah saya dah memang dalam industri kewangan. Then after MFPC ada tawarkan syariah RFP. So kepada saya untuk ambil, so I took up that offer. So I ambil dan saya teringin sangat nak tahu apa tu syariah financial planning. So apa bezanya, sebab sebelum tu saya ambil RFP conventional. So again there's nothing about syariah kat situ kan. Betul. So jadi bila saya ambil syariah, so saya teringin sangat nak tahu apa beza ya RFP dengan syariah RFP. So saya teringin sangat, orang kata curious sangat nak tahu how am I to plan dengan cara syariah. Then after that, Alhamdulillah, so MPC actively nak promote syariah RFP to the public. So jadi then they need trainers lah untuk lecture this program. So definitely tak ramai jugalah yang ambil syariah RFP masa di MPC. Betul. So at that time, Alhamdulillah, I am still one of the trainer dengan Majlis Perancangan Kewangan Malaysia. So dia kata, okay, can you teach syariah RFP? So bila saya nak mengajar, definitely saya kena hadamkan bahan-bahan yang nak diajar, betul tak? Betul. Then one of the module yang kita ada ialah risk management and takaful. Okay. Alright. So jadi bila saya belajar pasal takaful tu, saya subhanallah, what have I done? Berapa tahun before that my late stepfather dia cakap, Ina, okay, at this time kata you can take insurance because tak banyak takaful operator masa tu. Kira macam darurat lah kan. But once ada alternatives, so you have to change to takaful, dia kata. Okay, so I promise him, okay, I will do that. So jadi bila dan Allah tu beri lorong kat saya kan. Jadi saya mengajar syariah RFP. So bila saya baca dan saya kena faham how takaful works dan apa unsur-unsur yang ada kat situ yang menjadikan dia, apa unsur yang ada dalam insurans menjadikan dia haram. Jadi saya pun terus buat keputusan, I need to surrender all my insurance policies. So jadi saya surrender all, my husband surrender everything. So we lose about 100,000 of cash value. Tapi bagi saya rasa tak apalah ya. Kita orang kata rugi di dunia, insya-Allah, mudah-mudahan kita untung di akhirat, insya-Allah. Okay? So that's how I started lah. Dan sekarang ni Izzah dan Syauqi tahu saya one of syariah RFP punya certified trainer juga. Betul. So yang paling disayangi, yang paling sayang. So jadi saya rasa saya perlu mendalami lagi untuk beritahu kepada awareness pada orang kat luar sana. Dan okay, tak boleh kita orang Islam ni haram, tak boleh involve dalam riba. Betul. So Izzah, so macam tadi doktor katakan, doktor dah terangkan berkenaan background doktor daripada tahun 90-an kan. Memang exposure tu memang kurang. Kalau kita tengok cerita-cerita zaman tu pun yang bertudung mungkin ada seorang, dalam ada 100 orang ada seorang yang bertudung kan. So kita faham lah kiranya memang zaman tu exposure berkenaan dengan bukan setakat kiranya spesifik untuk kewangan Islam, tapi juga secara keseluruhannya memang kurang kan. So macam kiranya berkenaan dengan riba, kita start lah dengan benda basic kan doktor. Doktor sebut tadi memang riba ni dilarang. So boleh doktor terangkan tak kiranya riba ni apa dan kenapa dia sangat dilarang dalam Islam? Okay, terima kasih Izzah pada question ya. First kali Syauqi cakap tadi kan, kata, apa riba ni Syauqi tadi? Syauqi cakap apa tadi riba ni? Dia menindas kan? Betul. Ya. Okay, contohnya bila saya dalami balik apa tu riba, memang dia excess lah, excess money yang kita dapat senang-senang. Orang kata tak perlu keluarkan peluh. Betul. Dan Islam tak boleh. Kita kena keluarkan peluh lah. Kita tak boleh dapat senang-senang macam ni. It's not something yang guaranteed you gonna get kan. So jadi itu satu. Kedua, Syauqi cakap tadi very interesting. Kita ni menindas orang. Contoh saya boleh bagi kat sini ialah katalah Syauqi ni dia nak buka bisnes jual burger contoh kan. So dia perlukan modal. Jadi dia pun datang jumpa saya, dia nak pinjam. Doktor nak pinjam, kata 10,000 nak buka stall burger. Jadi saya pun pinjam kat dia, Syauqi after 3 years Syauqi kena pulang kat saya. And then dengan
pulangan saya 11,000. Jadi saya ada untung kat situ 1,000 kan. Jadi saya kata Syafiq, kenalah kasih saya 1,000 sebab itu duit saya korbankan duit saya tu kasih kat you, saya tak dapat guna tapi saya kenalah ada something kan. So Syauqi kata okay, agree But after 3 years, jadi Syauqi punya perniagaan ni tak laku, burger dia tak sedap kot lah. Okay, tak pandai masak tapi nak buat dan jual burger juga kan. So lepas tu and then tapi yet dia kena pulangkan saya juga 11,000. Dah lah rugi. Lepas tu dan kena balik extra lagi tak? Dan juga selalunya kalau Izzah dan Syauqi cakap saya, kalau Syauqi ni banyak duit, Syauqi nak pinjam ke duit kat orang nak buka burger? Takkan. Betul. Dari duit baru nak pinjam kat orang. Dah kaya kena extra 1,000 pula nak kena bayar, betul tak? So meaning orang yang pinjam ni sebenarnya orang yang susah. Memang orang yang perlu. Orang yang perlu, betul tak? Jadi tak ada gitu ketidakadilan. Betul. Jadi kita oppress dia kan. Dalam Islam ni kita tak nak sesekali pun orang kata buat apa kita ketidakadilan ke sesiapa. Itu satu aspek lah. Aspek kedua, contoh lah. Katakanlah Syauqi punya burger ni meletup di pasaran. Memang orang kata pandai masalah tiba-tiba sebab dia baru menikah kan. Jadi isteri dia besar. Jadi isteri dia lah tolong dia kan. So jadi dia meletup di pasaran. Untung dia berlipat-lipat kali ganda. Ya, tapi dia cuma kasih kat saya berapa? 1,000 saja. Jadi saya ni berkorban juga. Saya tak pakai duit tu. Jadi saya sepatutnya dapatlah lebih. Kalau nak kasih saya pun kena lebih. Kata kan. Jadi tidak adilan kepada saya juga. Betul. Jadi ada dua pihak yang orang kata teraniaya. Ya. Jadi dalam Islam kita tak nak sesiapa pun, cantiknya Islam ni, tak nak sesiapa pun teraniaya. Jadi in Islam kita ni nak promote 3 benda. Apa-apa kita buat dalam hari-harian, apa-apa pekerja kita yang buat hari-harian, perbuatan kita, amalan kita, 3 benda kita kena ingat. Kita kena selalu berlaku adil, saksama dan ingat orang. Dalam Englishnya kita cakap kita kena be fair, kita kena be equal, kita kena ada social responsibility. So kalau kita ingat benda semua, insya-Allah semuanya aman, semuanya tenang, tak ada siapa tertindas, tak ada siapa tertipu, dalam baik daripada segi perniagaan, baik daripada segi perhubungan dan sebagainya. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, Izzah. Okay. So memang very detail dan senang, mudah dipaham lah. Example yang mudah dipaham. Mungkin balik nanti terus belajar masak lah. Boleh tidur lah, buka burger lepas tu. So doktor, macam doktor tahulah, Malaysia sekarang ni semakin menonjol lah dalam kewangan Islam ni doktor, kalau kita tahulah kan. So, tapi kita tengok riba ni still isu besar Izzah kan. Still macam walaupun dah ada kan. So boleh tak doktor bagi tahu, jelaskan macam mana riba ni boleh muncul doktor, atau dalam dalam Islam orang kata ada terselitkan dalam transaction model ni, dalam model, dan terutama dalam sebagai doktor dalam perancangan kewangan kan, doktor punya klien ke macam mana tu doktor? Okay. Terima kasih Syauqi. Very good question, a very long question. Banyak kan? Banyak lagi. Okay. So memang ada kemungkinan bila orang yang mengamalkan riba ni, dia lebih orang kata terikut dengan perasaan tamak. Dia nak kaya cepat. Dan dia rasa bila dia kenakan riba ni, dia kenakan lebih ni, dia cepat kaya. Cepat kaya, betul. Tak payah usaha, tapi dalam Islam tidak. Allah kata tidak. Ada orang ingat kan kalau kita dapat riba ni yang betul lagi kaya. Tidak sebenarnya. Lagi tidak berkat ia ada. Orang kata hilang kat mana-mana. Ya, betul. Jadi awak rasa macam awak akan untung. Tetapi akhirnya dalam hidup orang seseorang ni, bila dia terlampau banyak sangat dengan riba mungkin kita nampak dari lahirnya nampak macam banyak harta dia kan. Tapi dalam jiwa dia mungkin kosong. Pernah saya jumpa juga lah dalam kerjaan saya, ada jumpa orang ni memang banyak duit, memang kaya dan sebagainya, tapi dia rasa, dia selalu cakap saya ni rasa kosong. Saya rasa sunyi. Banyak duit, macam-macam, boleh pergi ke mana-mana lah, orang kata nak travel, dan cakap lah kan, luar negara tu, tempat-tempat yang hebat-hebat tu dah pergi lah, orang kata duduk hotel-hotel 5-7 star, whatever star saja, tapi kosong. Jadi saya rasa banyak orang masih lagi terjebak dengan riba ni, yang orang yang berniaga lah, orang yang dapat untung sebabkan tamak, ataupun orang ni juga dia obses, dia terlampau taksub dengan duit, dengan harta.
Ya. Jadi dia apa-apa dalam hidup dia, apa-apa yang dia buat, nak tolong orang ke, nak buat bisnes ke, dia kena pastikan mesti aku ada untung banyak. Betul. Dia tak kisah sama ada orang rugi tu je, aku tak kisah. Dan dia aku untung. Dan orang yang itu orang yang meniaga, orang yang nak dapat untung. Tapi orang macam kita terjebak juga dari riba ni sebab apa? Kita tak ada ilmu. Betul. Tak ada ilmu. Jadi sebab kata sekarang ni, kalau orang cakap dengan kita, saya tak tahu lah pasal riba ni. Saya tak tahu ni tak riba. Saya tak tahu yang ni tak patut syariah. That is no longer satu alasan. Betul. Sebab apa? Kalau lah kita ni setiap 1 hari bulan 1, 2 hari bulan 2, 3 hari bulan 3, 4 bulan 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Kita ada masa, kita allocate masa untuk scroll dekat Shopee tu, untuk scroll kat Lazada tu. Nak cari mana produk-produk yang best-best and discount, review-review semua kita baca. Sebab kita nak tahu, kita nak make sure kita order the right thing. Betul kan? So why not we extend a little bit of time? Orang kata take the effort kerana Allah. Ya, untuk scroll juga. Apa produk-produk yang patut syariah, yang patut aku ambil. Sebab aku nak tenang dunia akhirat. InsyaAllah. Ya. Saya rasa itulah. Mudah-mudahan saya dapat jawab soalan Syakir. Okay. So, macam doktor cakap tadilah. Kita demo kepada, kalau dulu mungkin tahun 90-an, tahun awal 2000, orang kata macam tak tahu. Sebab tak ada exposure. Maknanya memang tak banyak lagi orang bercakap pasal kewangan Islam ni pun tak ada sangat. Mungkin itu alasan zaman dulu lah. Mana kata sebab memang betul itu hakikatnya. Tapi macam sekarang ni kan memang semua accessible. Benda yang kita boleh semua di hujung jari sahaja. Telefon kita boleh tengok berjam-jam kan. Tapi bila nak belajar berkenaan dengan mana kita nak letak duit kita, macam mana kita nak pastikan benda yang beli duit tu kita beli makanan, apa benda semua dia akan jadi dari kita kan. So, sepatutnya kita, orang kata jangan jadikan alasan lah. Kita patutnya lebih peka dengan era digital sekarang ni. Tak ada alasan untuk kita cakap tak lah. So sebagai kiranya macam doktor punya pengalaman kan, sebagai seorang perancang kewangan, mesti doktor pernah berhadapan kan dengan kliennya secara tak sengaja tu dia macam terlibat dengan riba. Macam doktor kata dia fikir, Doktor Hajar, saya ni nak cakap ni, saya ada katalah saya ada meminjam dengan ni macam ni, tapi saya baru perasan ada interest macam tu. So macam kiranya doktor ada tak kiranya berdasarkan pengalaman doktor tu, ada klien yang datang macam tu, yang macam situasi tu macam mana? Betul. Ada yang beritahu, okey saya tak tahu yang benda ni tak patut syariah. Jadi macam mana nak buat? Ya. Jadi yang paling yang kita yang saya banyak encounter ialah orang yang ada protection insurance lah. Ya. Jadi sebab dulu kita tak tahu. Macam dulu macam saya juga kan, saya promote insurance kan. Jadi diorang ni mungkin dah ada insurance. So dia kata macam mana nak buat kan? So jadi saya selalunya saya akan tengok keadaan dia. Ya. Kalau ni bab-bab insurans ni, sebab insurans ni dan ataupun takaful ni, bila kita nak ambil perlindungan, kita kena tengok kesihatan seseorang tu. Kalau dia dah ada substandard health, orang kata dah ada penyakit, macam penyakit kencing manis, hypertension, ataupun sakit jantung, ataupun dah ada kanser dan sebagainya. So dia nak ambil lagi perlindungan takaful, mungkin tak dapat dah. Betul. Ya? Jadi mungkin dia dah ambil lama dah insurans dia. Jadi kalau kita kata kat dia, awak surrender benda ni, awak tak boleh ambil insurans, surrender. Ya? Tapi kalau dia surrender, dia nak ambil yang lain tak dapat. Boleh. Betul. Jadi tak kita menganiaya dia, kita balik pada prinsip tadi, kita tak nak aniaya. Ya. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, dia dah ada hasrat, orang kata dah dapat hidayah, orang kata dia nak bertukar. Jadi apa kita buat ialah kita applykan dulu takaful untuk dia. Kita declare whatever it is that dia ada. Katalah dia ada substandard health, whatever, bla 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 bla. Jadi tiba-tiba pihak takaful tak terima. Jadi kita stick to insurance sebab apa? Itu dia ikhtiar. Maknanya kita dah cuba. Kita dah cuba. Faham? Ya, jadi kita tak boleh tak cuba. Jadi kalau dia kata, tak apalah aku curah, aku dah penyakit dah, tak payahlah aku ambil, aku okey je, aku ambil darurat. So kita kena usaha. Ikhtiar. Jadi memang tak dapat. Jadi Allah tu maha mengetahui. Orang kata kan, hamba aku ni dah cuba. Tapi tak boleh. Jadi dia stick to dia punya insurans. Dan objektif dia ialah untuk lindung anak-anak isteri dia. Untuk lindung suami dia, keluarga dia. Niat nawaitu dia untuk apa. Dan kalau kita tengok rata-rata pun, mungkin orang-orang yang dulu ambil, mungkin dia punya polisi tu pun tak besar sangat. Mungkin ya. Tak adalah sampai sekarang ni 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dulu orang ambil pun ada 10,000, 50,000, 100,000, 200,000. Tapi you bayangkan, what is 100,000 now? What is 200,000 now? Awak sakit je, awak dapat pampasan tu je.
awak kena mungkin nak renovate rumah sikit ke, awak nak kena beli katil yang special ke, awak nak kena wheelchair whatever tu, by the time duit pun dah habis orang kata. Betul kan? So tak sempat orang kata nak joli dengan duit yang tak patuh syariah tu. Alright, ya. But the thing is, itu satu daripada pihak insurance. Saya pernah juga encounter ada yang untuk orang ada simpanan dalam bank, ya, konvensional. Dulu saya pun juga simpan dalam konvensional. Tapi kita perasan tak kita dapat interest kan? Kita dapat interest kat situ. Dia panggil interest, dapat faedah kat situ. Dan that is riba. Riba yang mungkin kata Izzah tadi orang tak perasan lah. Orang kata tak ada apa-apa lah. Katakan sikit je. Boleh tak satu sen pun ada dikira riba juga? Yes. Kira riba, betul. Jadi kita takut termakan kan? Yang tadi Izzah dan saya tak pernah saya encounter. Yes, I encounter this, tapi sadly bila saya cakap benda ni, jawapan yang saya dapat adalah salah seorang peserta lah. Yang lain-lain tu Allah Allah mungkin hopefully dia tukar lah. Saya kata you have to change. Sebab sekarang ni tak ada masalah nak tukar Islamic punya account, betul tak? Mudah lah. Mudah je lah. Tapi dia balas kat saya, dia kata susah sekarang ni. Susah lah, leceh lah nak tukar. Sebab apa, semua gaji masuk kat situ, semua standing instruction dan keluar kat situ, nak buat pelabur semua kat situ, nak tukar semua saya kena tukar semuanya. Leceh lah. Tak payahlah, biar je. Okay. Jadi itu ialah satu-satu ialah orang kata halangan ya. Kita tak dapat dia tak dapat terima nasihat kita tu. So that one is, so jadi apa yang kita nak cakap kat situ ialah at least kita jalan tanggungjawab kita sebagai seorang perancang kewangan, dan kita doalah mudah-mudahan ya dia terbuka hati dia. Beri hidayah untuk dia. Ya, dan juga dan di zaman sekarang ni saya always believe that you have to have a strong belief and faith in Allah. Ya, kita kena kuat iman kita. Ya, jadi bila kita percaya dan kita taat, dan insya-Allah Allah perintah kata riba tak boleh, tak tanya pun. Okey, riba tak boleh, okey, that's it. Ini ada riba, okey, that's it. Tak tanya apa-apa pun orang kata, sebab itu perintah Allah. Betul. Allah kata tak ada, jangan. Ya, jom. Sekarang ni ialah zaman moden sekarang ni banyak orang tanya, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Betul. Sebab apa? Ada keuntungan di pihak dia. Betul. Dia tak nak rugi dunia. Betul. Dan dia rasa dia dah banyak untung ni. Dia rugi ni. Contoh satu lagi, Izzah, ialah pasal EPF. Akaun EPF ada. Betul. Buat apa? Kena rugi. Islamic punya pulangan pun banyak pun. Buat apa? Terus lagi banyak. Jadi itu semua tu ujian daripada Allah. Betul. Ya? So saya suka tadi Ajah, macam Ajah kata tadi kan, cabaran tu besar Ajah lah, macam kita dah nasihat pun diorang tak nak dengar Ajah. Betul. Kan? So macam ni Ajah kalau encounter orang macam ni, walaupun Ajah dah nasihat tapi diorang tak nak buat, tapi adakah Ajah akan macam biarkan je ke, atau Ajah macam oh tak apalah, maybe Ajah akan syorkan lah benda-benda yang macam patutnya ambil ni macam tu Ajah. Yalah, okey, betul, terima kasih Syauqi. Tu cabaran tu sebenarnya kan, macam mana kita nak approach orang-orang yang macam ni. Tapi dalam Islam ni, kita ni tak boleh berkeras. Betul. Ya, kalau saya cakap keras, awak adalah keras hati, tak nak. Lagilah dia tak nak dengar, betul. Lagi dia kata, dan satu lagi manusia ni ego dia. Betul. Kan? Jadi, bila mana kita nak menegur seseorang tu, kita kena cari hemah kita lah. Betul. Kena sopan santun kita lah. Ya? Dan bila kita nak cakap tu, kena ada ilmu kita macam kita cakap. Dan kita juga kena faham psikologi manusia. Ya, the human behaviour. You know, how they think and what not. Kita bukan nak ikut yang tu je, kita nak tengok macam mana. Kita nak put ourselves in their place. Kita kena ada empathy. Betul. We have to empathize, saya faham. Jadi, actually, bila mana kita nak saya pernah tengok satu video ni, a very good cara macam ni kita nak counter apa orang kata, agree to disagree. Alright ya. Contoh kalau kata Syafiq cakap dengan saya tadi, tapi saya untung kat sini kalau dekat syariah ni pulangan dia rendah kan. Kalau saya balas kat Syafqi, saya cakap, iyalah memang rendah, tapi kalau awak ambil juga ni, awak penanggung dosa. Bila saya guna perkataan tapi, terus negatif kan? Maknanya saya menepis, saya tak setuju yang Syafqi ni beritahu kat saya alasan dia. Jadi dia akan rasa lagi negatif. Maknanya dia akan lebih jauh daripada saya. Betul. Sebab dia kata, dan negatif macam tak setuju aku macam ni cakap macam tu kan. So apa yang patut saya buat, saya cakap Syauqi, betul pelaburan syariah ni sangat rendah daripada konvensional, dan kalau kita masuk dalam patuh syariah ni, insya-Allah ya, kita tak terjebak dengan riba, dan kita tak risau ya, apa yang kita makan, kasih makan anak isteri kita ni, dia darah daging ya, darah kita, dan bila kita mati macam mana kita nak dihisap dan sebagainya. Apa perkataan yang saya ubah kat situ, saya kata dan. So bila dan tu, saya harapkan
positif vibe tu akan datang, kemungkinan Syauqi mungkin tak terus buat keputusan. Aku akan tukar. Okey, saya nak tukar sekarang juga. Dah. Dia mungkin ambil masa untuk berfikir. Tapi dia nak fikir tu, dia mula lebih menerima daripada tadi dia terus langsung menolak apa saya punya nasihat. Ya? Jadi kita biarkan dia dulu. Lepas tu kasih dia tenang, kasih dia hadam sikit apa yang saya cakap. Kemudian kita follow up balik lah. Macam mana? Setuju tak? Rasa macam mana? Baik tak agaknya? Jadi kita dia akan fikirlah. Dia akan fikirlah. Kita beri masa. Silap esok dia tengok ni. Dia tengok ni betul lah Hajah kata doktor itu kata berubah lah kan. Itu datang daripada Allah. Kita ni cuma menyampaikan je lah kan. Exactly. So macam tadi kan doktor kata, kiranya semua orang nak untung kan. Sebab tu kenapa riba ni in the first place dia wujud. Sebab orang nak untung tanpa melakukan kiranya kerja lebih lah macam tu. Orang kata biarkan duit bekerja untuk anda kan. Macam tu kan orang kata kan. So macam kiranya dalam daripada segi kewangan kan, dari segi perniagaan, so terutamanya macam SME, small medium enterprises kan. Macam mana nak menguruskan transaksi tu kan. Sekarang ni kita banyak je yang Islamic punya juga, tapi somehow macam benda tu ada juga kiranya mungkin akan ada sikit-sikit kiranya ada terlibat jugalah dengan riba ni kan. Tapi macam ni lah, SME ni kecil kan doktor, betul. Jadi bila dia kecil tu, dia kadang dia tak dapat nak elak benda tu. Dia susah untuk dia. So macam mana kiranya strategi yang doktor boleh cadangkan untuk diorang ni kiranya buat transaksi, kiranya perniagaan diorang ni memang bebas 100% daripada riba. Okey, terima kasih Zah. Kalau kita nak kata kita nak 100% bersih pada riba ni, rasa macam susah sikit. Betul. Betul. In everything kat dalam yang kita involve dekat dunia ni, nak dapat 100% suci tu sangat susah. Betul. Halalan teriban kan. Betul susah lah. Tapi kita ikhtiar, kita cuba sedaya yang mungkin untuk minimizekan sebanyak minimum semungkin. Betul. Jadi itu ikhtiar kita. Ya, jadi Allah tahu yang kita ni berusaha. Ya. So jadi untuk peniaga-peniaga yang PKS ni kan. Jadi macam saya cakap tadi, tidak ada alasan untuk diorang kata, saya tak tahulah yang ni tak boleh, saya tak tahulah yang ni tak boleh. Contoh, katakanlah diorang nak kembangkan bisnes mereka, dia nak buat pinjaman contoh. Betul. Diorang kena tahulah pinjaman yang mana patut syariah, pinjaman yang tak patut syariah. Jadi dia kena cari ilmu tu. Sebab kata Rasulullah, awak nak berjaya dunia ada ilmu, nak berjaya akhirat ada ilmu, nak berjaya dunia akhirat kena ada ilmu. Ya, jangan jadi follower, ikut-ikut orang. Orang kata okey lah, bagus yang ni konvensional, banyak untung dia, okey banyak, bayar interest sikit je tapi dia punya facility banyak. Oh ni lagi bagus. Bila kita bandingkan dengan financing Islamic, tak banyak benefit, aku ambil ni sebab kita lebih pada orang kata duniawi orang kata. Ya. So jadi dan bila kita ada ilmu, dan insya-Allah kita always minta doa kepada Allah, dan apa yang kita buat ni diberkati, insya-Allah Allah turunkan hidayah. Ya, macam contohnya hari ni, mudah-mudahan ya ada orang dalam PKS contoh, kata dia nak buat berniaga tapi tak tahu macam mana aku nak cari modal ni, macam mana aku nak cari pinjaman, nak kembangkan, nak buat apa patut saya buat macam dan sebagainya. Dan bila dia dah ada pemikiran macam tu, jadi Allah tu beri hidayah pada dia, tiba-tiba tertengok pula you all punya podcast. Jadi kata maknanya cara Allah nak sampaikan kepada dia lama lah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan jadi saya rasa satu usaha yang baiklah untuk you all berdua. So, mudah-mudahan ya ada orang yang kat luar nanti tanya-tanya macam mana nak buat. Sebab jadi dia kena satu cari ilmu, ya, satu dia cari orang yang tahu pasal syariah. Betul. Ya. Dan sekarang ni kalau tak dapat jumpa orang, contohnya kita tak tahu nak kontak siapa dan sebagainya, tengok kedai buku banyak tak kat Malaysia ni? Banyak. Subhanallah. Kat kedai buku tu kalau kita tengok buku-buku pasal Islamik, sepah orang kata. Tak ada alasan lah orang nak kata tak boleh, tak ada buku nak baca. Okey, tak ada duit nak beli buku, tak apa. Pergilah perpustakaan. Ada buku. Betul. Ada buku-buku pasal Islam, pasal riba dan sebagainya kan. Jadi tidak ada alasan. Orang kata kita kena ada usaha. Betul. Allah tak nampak usaha kita tu. Betul. Jadi kita kena usaha lah. Awak nak berjaya dunia, nak berjaya akhirat orang kata. Jadi kita kena usaha lah kan. Betul. Tapi mungkin masa tu kalau kita ni too much driven by wealth dekat dunia ni, so kita mungkin, dan juga kita punya iman, our belief system is not that strong. Jadi mungkin kita senang orang kata nak terlorong kat arah tu. Betul. Dan insya-Allah mudah-mudahan ya kita sama-sama lah kita mudah-mudahan apa yang kita buat ni Allah redha dan dapat kita tolong lah ya orang-orang kat luar sana supaya kita kewangan Islam di Malaysia ni ya akan lebih berjaya lah insya-Allah. Saya suka doktor kata macam sebenarnya apa ni
celik kewangan kat Malaysia ni dari segi syariah tu penting lah doktor. Dan doktor kata kita kena cari orang yang betul untuk kita tanya kan macam mana ni betul tak dia punya kita ambil pinjaman ni betul tak kan. Itulah sebenarnya salah satu function perancang kewangan kat Malaysia ni benda dia macam tu lah. Bagi advice, kita bagi nasihat, kita buat produk yang betul nombor satu kita betul buat kan. So dekat MPC pun kita ada banyak-banyak program Aizah kan. Kita ada macam-macam program. Kita ada semua banyak benda syariah juga lah. Betul untuk financial planning kan, maksudnya untuk retirement planning, semua ada yang patuh syariah kan. Dan itulah function perancang kewangan ni sebenarnya. So tapi kita setujulah yang untuk dapatkan celik kewangan ni, untuk kita dapatkan kita punya pengetahuan ni, kita kena join program macam tu. Dan apa pendapat doktor, macam kalau orang ni diorang dah tahu doktor, tapi diorang still macam tak apa lah. Kita dah bagi tahu, dah pergi dah tak boleh. Tak apa lah kan. Macam tu kan. So adakah penting tak celik pengetahuan dalam kewangan syariah ni untuk diorang untuk membuat pilihan yang tepat doktor? Penting tak doktor sebenarnya? Betul. Sebenarnya Syaki, thank you for the question. Sebenarnya nak celik kewangan tu semua penting. Nak celik cara-cara awak patut solat tu semua penting. Nak celik kena puasa semua penting orang kata kan. Super jugalah macam saya cakap Syaki, awak dah solat belum? Belum. Tapi kau tahu tak dekat dalam kita orang Islam kena solat 5 kali sehari. Tapi dia tahu. Tapi dia tak buat juga. Sama jugalah. Kata Syaki, ini ada riba ni, insurans ni tak boleh. Tak apalah, ambil juga. Itu semua pilihan. Betul. Pilihan masing-masing orang kata. Tapi kita yang tahu ni tak boleh orang kata duduk relax je. Tak ada usaha kita nak bantu orang ni semua. Mereka ni perlu bantuan. Rasulullah pun kena baling lah, kena penumpang batu lah, kena orang kata macam-macam dah dikenakan. Tapi dia sangat teguh untuk memastikan orang ni di jalan Allah. Super juga lah macam kita. Kita tak boleh stop lah Syaki. Walaupun orang tu tak boleh, tak apa. Mungkin dia belum dapat hidayah lagi, tak apa. Keep on cakap. Kita keep on nasihat. Orang kata kan. Dan mudah-mudahan kita doa dan kita plus with our doa. Mudah-mudahan satu hari nanti terbuka ramai lagi rakyat Malaysia ni yang beragama Islam yang lebih patuh pada perintah Allah. Yang apa-apa dalam kehidupan dia, orang kata dia akan pastikan everything is syariah compliant. Baik daripada segi orang kata pemakanan dia, dia punya pekerjaan dia, amal dia, perhubungan dia, dan perniagaan dia, dan apa-apa je. Semua dia kena pastikan am I doing it the Islamic way? Kan? Jadi betul, jadi orang tu dah tahu, tapi saya cakap tadi lah, mungkin dia tak nak buat, mungkin dia pun dapat hidayah lagi. Super je lah kan. Orang tu tahu nak kena puasa, boleh dapat hidayah, tak payahlah puasa, aku dah gastrik lah, aku dapat alasan. Kita selalu come up with alasan. Betul. Aku tak nak solat lah, sibuk lah, tak boleh 5 kali, tak apa, sibuk kerja banyak ni, tak apalah, nanti aku qada. Contoh, alasan. Banyak orang suka beri alasan. But insyaAllah kita dari pihak Mission Management Council dan you guys kan, saya sangat respect you all young generation ni already look into this Islamic values dalam hidup seseorang. Saya sangat-sangat respect. Dan mudah-mudahan usaha you all akan datang ni akan lebih berterusan dan lebih berjaya, dan hopefully dapat merubahlah hati orang yang keras tadi tu. Ya, betul. Untuk dilembutkan dan mula menerima dan mula orang kata mengamalkan apa-apa saja yang patut syariah. Betul. InsyaAllah. Doa lah yang terbaik kan. Doa ya. Betul. So macam tadi doktor katakan, macam pengalaman doktor sendiri pun kiranya you yourself kan, starting from like tahun 1999 ambil insurans because tak ada banyak sangat exposure berkenaan dengan Islamic finance ni kan. So macam kiranya macam tadi kita sembangkan, ada yang kiranya lebih kurang generasi bayi-bayi doktor sendiri kan, dah bergantung lama dah dengan produk-produk yang ada ni semua konvensional. Even bank, kita punya EPF, kita punya macam sekarang ni baru EPF kiranya dia dah bagi tahu untuk kiranya yang pencarum yang Islam kita boleh tukar kepada syariah compliance kan. So macam apa nasihat doktor kepada kiranya pengguna yang lebih kurang macam yang dah lama dah bergantung kepada konvensional ni, apa nasihat doktor kiranya untuk diorang ni berubahlah untuk pilih yang syariah compliance. InsyaAllah. Terima kasih Zah. So saya rasa mungkin yang bayi-bayi saya kan, mungkin ada yang dah pencen,
dah mungkin dah duduk kat rumah, dah tak bekerja, orang cakap kan. Jadi saya rasa patutnya kita dalam mukim tu sendiri, ataupun kadang-kadang persatuan di persatuan, mungkin kita boleh, mungkin saya sebagai seorang perancangan kewangan, saya boleh add, macam propose kepada mungkin pihak masjid ataupun pihak presiden persatuan kawasan kita. Okey, kita apa kata kita buat satu talk dekat dewan ke, dekat masjid ke, dekat kita punya kawasan area perumahan kita ke, we talk about perancangan kewangan daripada pergi Islam. Jadi sebab sekarang ni kata-kata kalau bayi-bayi saya ni banyak yang ke masjid dah. Betul. Lepas tu sekarang ni pula tak tahu nak buat apa, suka dengan YouTube, suka dengan ceramah-ceramah ustaz-ustaz kan. Jadi kita berkolaborasi dengan these institutions, these penghulu ke, presiden perumahan ke, orang-orang karya masjid, jawatan kuasa masjid dan sebagainya. Ya, sebab kalau bayi-bayi saya lah Izzah cakap kan. So we try to sampaikan message ni melalui cara ni. Apa platform yang diorang terdedah, yang diorang suka sekarang ni. Jadi kita selitkan kat situ nilai-nilai this Islamic punya yang products or what not, perniagaan dan sebagainya into that sessions untuk program-program tu. Dan untuk macam bayi orang muda-muda ni, saya rasa banyak institusi sekarang alhamdulillah berkooperasi dengan MFPC. Jadi dah mula orang kata perkenalkan syariah punya program kepada staff-staff mereka kan. Macam mana kita nak simpan secara syariah, melabur secara syariah, orang kata berbelanja secara syariah dan sebagainya, melabur secara syariah, meminjamkan orang cara syariah dan sebagainya. Banyak. So saya rasa program-program ni juga mungkin you all boleh buat roadshow. Betul. Exactly. So lepas ni dah buat podcast, pergi pula roadshow ke sini. Okay, panggil semua kan. Sebab saya ada besan saya duduk di Kampung Kuantan Kelip-Kelip Kuala Selangor. Itu dah 60 years plus over. Dah tahu dia minta saya tolong datang ke masjid dekat situ. Dia nak uruskan untuk saya pergi talk pasal financial planning. Jadi saya kata alhamdulillah, you see initiative. Sebab dia kata kenapa dia nak saya buat tu, sebab dia kata dia tengok saya punya kadang tu ada rakaman kan. Dia kata baguslah cakap pasal perancang kewangan ni, boleh tak buat di kampung dia. So you have to go and see these people, alright. Dia mungkin tak tahu nak datang kepada kita, tak tahu betul. Sebab kita dah umur-umur macam ni pun duduk dah, kita malas lah, tunggu je lah siapa nak cakap kat aku. Alah, aku dah tahulah, aku lagi duduk lama macam kau contoh. Makan garam lagi lama. Tapi ribah is not something, garam yang boleh garam yang jadi orang kata itu dah kena dispose benda tu, sebab kita dah menuju ke akhirat. Bonus umur bonus kan. Jadi kita kena lebih berhati-hati. So maybe this is the next step that you have to do, insyaAllah. InsyaAllah. So ni kita pun dah sampai segmen yang ujung-ujung kan. Banyak kesian aja hanya kan. Kita tembak soalan semua dekat doktor hari ni kan. So ni dekat ujung-ujung ni kita bagi yang simple-simple sikit kan. Kita nak landing dalam ni Izzah kan. So doktor dengan pertubuhan sektor kewangan kat Malaysia ni doktor kan. So apakah macam peranan yang doktor dapat lihat lah dekat negara ni yang memainkan untuk macam kita nak letakkan standard lah dekat global untuk diorang bebas riba, tapi macam kita nak tak standard macam supaya negara lain pun macam follow kita punya cara tu lah. Cara kita So kita must come up with a very strict punya regulations, right? And then compliance kan. Mana kita tengok kat sini Malaysia is very good. Kita ada Syariah Advisory Council yang oversee the takaful punya or Islamic banking. Betul. You know how they run their business dan cara syariah kan. So ada orang yang mantau. Dia bukan suka je jalan buat orang ni buat tak sama mantau. Awak buat cara lain, awak cara lain tak. Orang kata tak uniform, tak seragam. Tapi alhamdulillah Malaysia ada. Kita punya Syariah Advisory Council. So hopefully dengan kita punya strictness, kita punya orang kata sistem yang sangat baik kan untuk kita mantau, kita regulate dan sebagainya. So hopefully this can put a good standard globally to see how Malaysia is working towards ini jadi apa orang kata hub Islamic kewangan. InsyaAllah. Kita memang berharaplah kiranya kita ni, sebab kita ni antara negara Islam yang quite vocal lah. Even daripada banyak berkenaan dengan sistem kewangan ke, juga kita punya support towards Palestine dan sebagainya tu, memang kita very vocal kan. So hopefully Malaysia ni boleh jadi in future akan menjadi hub kepada
kewangan Islamik lah. Betul. So terima kasih banyak-banyak Dr. Hajrah Zarina kerana berkongsi lah pandangan yang bagi saya sangat-sangat kiranya mendalam dan juga kiranya menyeluruh. Sangat komprehensif lah dengan kita punya tajuk ni. So sebelum kiranya kita akhiri kita punya sesi hari ni kan, kita ada macam pesanan terakhir ke pada kita punya pendengar. Pesanan terakhir. Okey. Pesanan saya ialah kita jangan putus-putus cari ilmu di dunia ni, ya. Jadi dan apa-apa perkara yang tak betul yang kita biasa buat, ya, kita tinggalkan dan kita biasakan buat yang betul. Betul. Biasakan yang betul dan betul yang biasa. Best ayat tu best. Kita boleh jadikan tagline. Betul. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betul. InsyaAllah, ya. Okay, so terima kasih kepada semua pendengar podcast kita untuk episod hari ini. Dan kita berharap, kami di MFVC sangat berharap perbincangan ni dapat memberikan kiranya glimpse of idea berkenaan dengan kewangan patuh syariah di Malaysia ni. Dan terutamanya kiranya dia inilah kiranya fit the idea bagi pengetahuan yang macam doktor cakap tadi, ilmu sangat penting. So kita berharap untuk menjemput lagi para pendengar untuk join kita punya another series of podcast. Ya, kita ada rancang lagi 2-3 lagi. 2-3 episod yang seterusnya lah. So terima kasih para pendengar dan kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang.